Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini, saya ada buat video yang menerangkan cara berwuduk di dalam kapal terbang. Jadi, kali ini saya hendak terangkan pula cara bertayamum di dalam kapal terbang. Kenapa? Sebab ada dalam beberapa suasana, kita perlu bertayamum atau tayamum merupakan pilihan yang lebih baik. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara penting, apa yang saya bakal ceritakan tentang tayamum mungkin berbeza daripada apa yang tuan-tuan dan puan-puan belajar ataupun tahu selama ini. Okey, jadi bersiap sedialah untuk menghadapi sesuatu yang mungkin berbeza. Jika tak setuju, tak mengapa. Simpan tepi terlebih dahulu. Teruskan mengkaji dan insya-Allah anda akan menemui apa yang saya sedang cerita ni ya. Kalau tetap tak setuju, tak mengapa. Okey, tak mengapa. Baik. Satu perkara yang lagi tentang tayamum ialah satu rukhsah, satu kemudahan dalam Islam untuk kita umat Islam. Maka hendaklah dikekalkan kemudahan itu. Kenapa saya kata berkatian? Kerana kadang-kadang dalam bab tayamum ini sebegitu banyak syarat. Sampai-sampai tayamum itu yang satu kemudahan telah merubah menjadi satu kesukaran. Sehingga kan mungkin di antara tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah bertayamum. Dah belajar dah tayamum, tahu tayamum, kenapa tak pernah tayamum? Susahlah, banyak syarat. I don't know whether I'm qualified to do tayamum or not. Saya tak tahu saya ni dalam suasana ni layak untuk tayamum ataupun tidak. Sebab banyak sangat syaratnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, poin penting tentang tayamum, jika anda lihat ada banyak syarat. Kena cari air 2 marhalah lah, kena cari air sehingga akhir waktu solat lah. Kemudian macam-macam lagi lah ya. Itu bukan tayamum yang berdasarkan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah suasana-suasana yang membolehkan kita bertayamum? Lazimnya yang kita tahu pertama ialah apabila tidak ada air. Betul? Tetapi ada lagi dua suasana lain. Pertama, tidak ada air. Nombor dua, bimbang menggunakan air. Ataupun tak dapat nak gunakan air. Ya, kategori kedua. Kategori ketiga ialah ingin mengejar sesuatu keutamaan. Ingin mengejar satu keutamaan. Ya, dalil-dalilnya ada saya beri dalam sebuah video yang lebih detail, lebih terperinci tentang tayamum, tajuknya panduan tayamum. Saya ada bagi dalam playlist. Playlist ni ialah senarai video yang ada kaitan dengan panduan ibadah ketika dalam penerbangan. Sila tonton di sana. Kalau suka baca, di bahagian description, exit video ni, tap pada tajuk, akan keluar description. Saya ada bagi link untuk buku saya, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Dalam situ, di dalam buku itu ada satu bab khas tentang tayamum. Maka sila baca, ada dalil-dalilnya di sana. Baik. Sekarang ni kita dah tahu boleh tayamum. Okey, dalam penerbangan ni apa suasana yang di mana kita ni macam perlu bertayamum? Ada beberapa ya. Pertama sekali kita nak ambil wuduk. Tapi alamak, panjangnya orang beratur. Katakanlah penerbangan umrah pergi ke balik ke 300 orang dalam kapal terbang. Dah 300 orang nak solat. Beratur nak masuk toilet. Beratur nak masuk tandas. Macam mana ni? Okey. Jadi air ada. Tapi tak dapat nak guna air sebab beratur panjang. Ataupun beratur. Sampai je tuan dah. Alamak, punyalah becak. Alamak, air sampai ke siling apa semua. Orang kita ambil wuduk macam mandi. Okey, sebab kenapa gitu? Kerana kita diajar adanya air mustakmal. Kita diajar kena wuduk 3 kali. Kena tarik air apa semua tu. Mereka menggunakan jumlah air yang sangat banyak. Padahal, kalau kita rujuk pada sunnah Rasulullah SAW, berwuduk boleh dengan air yang sedikit sahaja. Tak ada air mustakmal, diulangi. Tak ada air mustakmal dan tak perlu basuh 3 kali ya. Sila rujuk video saya yang berasingan tentang panduan berwuduk dalam kapal terbang. Kemudiannya, apabila menggunakan tandas, kita sebagai umat Islam, please jagalah kebersihan tandas itu. Okey, sampai saya ada buat video khas tentang cara menggunakan tandas dalam kapal terbang. Baik kapal terbang Malaysia Airlines ke, Air Asia ke, Malindo ke, mana-mana syarikat penerbangan lain, tandasnya ada cara khas untuk guna. Sila rujuk video tersebut ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada kes di mana kita nak berwuduk tetapi beratur panjang. Waktu solat nak habis dah ni. Tapi bila sampai kita nak masuk tandas, tandas pula begitu kotor. Jadi air ada tetapi tak dapat nak guna. Contoh lain pula.
Tuan-tuan dan puan-puan, perkara penting tentang tayamum ialah ia boleh digunakan untuk membersihkan diri daripada hadas kecil dan membersihkan diri daripada hadas besar. Bukan hadas kecil saja, tetapi hadas besar. Maka jika seseorang itu dalam keadaan hadas besar, dia tak dapat nak mandi. Tak dapat nak mandi wajib. Air ada, tapi toilet, tandas dan kapal terbang tu memang bukan untuk kita mandi. So macam mana tu? Dia boleh bertayamum. Apakah suasana yang boleh menyebabkan seseorang tu perlu mandi untuk bersihkan diri pada hadas besar? Ada dua. Pertama, katakan dia tidur dalam penerbangan, and we are talking about a very long haul flight. Katakan Kuala Lumpur, London, kemudian connecting London ke New York, ataupun Kuala Lumpur, Dubai, kemudian connecting Dubai ke South Africa. Dia nak tengok varian virus yang baru kat sana tu. Okey. Jadi tidur, entah tidur macam mana, mimpi basah pula. Lalu nak kena mandi wajib. Macam mana nak mandi? Okey, air ada tapi tak dapat mandi. Jadi masuk dalam kategori kedua tadi ya. Air ada tetapi tak dapat nak digunakan. Maka dia boleh bertayamum. Contoh yang lain, seorang muslimat yang mungkin mengalami haid. Dalam penerbangan haidnya berhenti dan kering. Dan bila cek jadual hari, memang hari ni patut stop dah pun. Okay, dan bila dah confirm berhenti, dia sebenarnya boleh solat. Tapi nak kena mandi dulu. Nak mandi tak boleh. So, macam mana? Dia boleh bertayamum sahaja. Dan tayamum itu boleh cukup untuk digunakan membersihkan dirinya daripada hadas besar. Apabila sudah sampai hotel, ada air dan boleh gunakan air untuk mandi, barulah mandi seperti biasa dan teruskan solat seperti biasa. Tak payah qada yang tadi tu. Okey? Jadi tuan-tuan, ini perkara yang penting sebab kadang-kadang, bukan semua, kadang-kadang ada yang sudah kering daripada haidnya, sudah berhenti haid tapi tak dapat mandi. Okey, tak apalah. Tak boleh sebab anda sekarang sudah boleh solat. Maka hendaklah cari jalan untuk mandi. Kalau tak dapat mandi, boleh bertayamum. Baik ketika sedang musafir ataupun ketika sedang kerja di pejabat ke apa ke. Di pejabat pun ada tandas di sana, boleh bertayamum. Nanti saya cerita cara bertayamum. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak mahu bertayamum untuk bersihkan diri daripada hadas besar, maka banyak solat yang akan ditinggalkan. We are talking about Kuala Lumpur, London to New Mexico, katakan ya. Very long flight. Campur dengan transit connecting 2 jam kat London Heathrow, dah landing di New Mexico, custom, immigration, quarantine, lepas tu naik taksi ke bas pergi hotel, by the time sampai hotel, baru nak mandi. Lama tu. Macam saya dulu ketika saya buat training di Boeing Training Center, Seattle bagi contoh. Ambil penerbangan Kuala Lumpur, Narita, LA, Los Angeles, Seattle, custom, immigration, quarantine. Bukan macam ni, dia nak lepas lama sikit. Okay, by the time sampai hotel tu almost 48 hours. Okay, sangat lama. Ya, jadi kalau seseorang itu dalam keadaan hadas besar, banyak solat yang dia terpaksa tinggalkan. Sebenarnya ada pilihan iaitu cukup dengan dia bertayamum sahaja. Di mana tayamum itu boleh membersihkan diri daripada hadas besar. Bukan sahaja hadas kecil ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi contoh kita perlu tayamum? Tadi saya buat apa? Mengejar sesuatu keutamaan. Apabila kita membuat penerbangan dari arah barat ke timur, katakan sudah buat umrah, sudah buat haji, daripada Jeddah, penerbangan balik ke Kuala Lumpur. Apabila penerbangan barat ke timur, matahari pula naik timur ke barat. Bila dia bergerak macam tu, waktu subuh jadi sangat pendek. Jadi nak tak nak, kena cepat solat. Alamak, panjanglah beratur nak masuk tandas ni. Okey, jadi pilihan yang ada ialah boleh bertayamum. Boleh bertayamum ya. Baik. Sekarang kita telah berjelas tayamum satu kemudahan, jangan letak banyak-banyak syarat. Apakah suasana-suasana yang membiarkan kita perlu bertayamum ataupun tayamum is the one and only option sebab tak dapat nak mandi dan kapal terbang. Dan sekarang ni nak tayamum dengan apa? Okey. Satu salah faham yang saya dapati ialah ada yang berkata boleh bertayamum dengan kerusi yang kita duduk dalam terbang tu. Okey, boleh tepuk saja di kerusi tu. Sebab ada debu di kerusi tu. Tuan-tuan dan puan-puan, bezakan ya, sa'idan thayyiban, tanah yang bersih bezakan dengan habuk, dust, D-U-S-T. Kadang-kadang orang kita salah faham, dia tayamum tu dia kata dia cari debu. Katakan di rumah ke apa, dia cari ceruk-ceruk apa semua tu, itu ialah habuk.
Kalau nak habuk, tak payah cari ceruk-ceruk. Kalau rumah ada aircon, sistem power dingin, buka aircon tu tengok filter dia. Tebal habuk. Ambil kat situ. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, itu bukanlah sesuatu yang thayyiban, bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang bersih. Kita tayamum dengan itu, mata jadi merah, konjungtivitis, hidung dapat sinus, habis masuk mulut, batuk-batuk apa semua. Please don't do that. Itu bukan bahan untuk kita bertayamum. Sa'idan thayyiban bukanlah habuk. Sama juga langkah terbang dalam aircraft seat tu, yang itu bukanlah sa'idan thayyiban, tetapi itu ialah habuk. Fiber-fiber pakaian yang gugur yang lekat di sana, sel-sel kulit yang mati melekat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, most syarikat penerbangan mereka menjaga kebersihan dan mereka vacuum apa semua. Jadi tak ada pun sebenarnya. Kita tepuk pun tak ada apa. Kemudiannya, kadang-kadang kerusinya kulit. Nak cari habuk apa kat situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila hendak bertayamum bukan tepuk di kerusi. Kapet kat bawah sama juga. Yang itu ialah habuk, bukannya sa'idan thayyiban. Lalu nak bertayamum mengapa? Okey, ada beberapa pilihan. Satu ialah bawa siap-siap bekalan tanah. Jangan terkejut. Okey, kalau cari di Shopee, Lazada, tanah untuk bertayamum, mereka telah sediakan dalam pack yang kecil-kecil atau botol yang kecil-kecil, tanah yang bersih, tanah yang suci, kita boleh bawa untuk bertayamum dengan tanah itu. Macam mana nak guna? Okey, tak payah pergi ke tandas. Kita duduk di kerusi kita. Kita buka meja di hadapan yang selalu kita guna untuk makan tu. Okey. Letak sikit tanah di situ. Tepuk di meja. Kemudian kita boleh tayamum. Baik. Lepas tu tanah di meja tu jangan biar. Jangan macam tu. Okay. Kita orang Islam, kita jaga kebersihan ni. Jangan buat macam tu pula. Okey. Jaga kebersihan apabila menggunakan tanah. Itu yang pertama, dan kita dalam mazhab Syafi'i memang menggunakan tanah untuk tayamum. Tetapi ada pandangan yang lain di mana kita boleh menggunakan apa-apa saja di bumi ini untuk bertayamum. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang bermaksud Nabi SAW bermaksud, aku diberi 5 perkara yang tidak diberi pada para Nabi yang lain. Antaranya ialah dijadikan bumi ini untukku solat dan juga bersuci. Dalam satu lafaz lain, dalam Musnad Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dijadikan seluruh bumi ni untukku dan umatku solat dan bersuci. Maka di mana jua kamu berada dan masuk waktu solat, maka bersucilah dan solatlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis ini, bahan untuk kita tayamum tidak terhad kepada sa'idan thayyiban. Tidak terhad kepada tanah yang bersih, tanah yang baik, tetapi apa jua yang ada, boleh nak tepuk di pokok, boleh nak tepuk di batu, boleh nak tepuk di rumput. Katakan sekarang ni kan, nampak rumput tu kan? Nak kena korek rumput ke cari tanah? Tak payah. Boleh tepuk di rumput, boleh tepuk di batu, apa-apa yang berasal daripada bumi ini. Dan saya cenderung kepada pandangan kedua ini. Sebab apa? Tayamum ialah satu kemudahan. Jika disyaratkan kepada tanah sahaja, susah pula nak cari tanah. Jadi, boleh guna apa saja yang berasal daripada bumi. Dan kalau dalam penerbangan, apa nak bawa? Okey, sebagaimana kita bawa sedikit tanah yang bersih dalam penerbangan untuk digunakan tayamum, kita juga boleh bawa batu untuk tayamum dalam penerbangan. Cuma pastikan batu ini, yang ini disebut sebagai batu hiasan ataupun garden rocks. Kalau kita nak beli di Shopee, di Lazada, lazim disebut sebagai garden rocks ataupun dalam bahasa Melayu batu hiasan. Saya pilih batu ni kenapa? Sebab ia lembut, tak ada yang tajam. Kalau yang tajam, sebelum kita berlepas, apabila masuk mesin X-ray tu mungkin tak lepas sebab akan dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan seperti senjata. Kalau macam ini insya-Allah okey. Kalau tanya pun kata this is for religious purpose. Only one. I don't bring 1 kilo, only one. Bawa satu aja, jangan bawa banyak-banyak. Okey, bawa satu saja dan boleh bertayamum dengan batu. Okey, boleh tayamum sebab batu daripada bumi. Sebagaimana kita bawa sedikit tanah untuk bertayamum dalam penerbangan, kita juga boleh bawa batu yang kecil. Okey, ini tangan saya. Kecil lah ni kira ya. Batu yang kecil untuk tayamum. Mungkin timbul soalan. Selama ni kita belajar tayamum mesti dengan tanah. Betul, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita meluaskan
wawasan kita, ilmu kita, banyak pandangan lain tentang tayamum ini, di mana yang saya sebut tadi, boleh bertayamum dengan apa saja yang berasal dari bumi ini, berdalilkan hadis yang saya baca tadi tu ya. Dijadikan seluruh bumi ini untukku dan umatku, solat dan bersuci. Maka di mana jua anda berada, apabila masuk waktu solat, maka bersucilah, yakni tayamum, dan solatlah. Jadi batu ini daripada bumi. Soalan kedua, kita ni kan nak kena ada debu. Batu ni kering mana ada debu? Macam mana ni? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi salah faham ya. Apabila kita bertayamum, tak payah debu tu. Tak payah debu. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW tentang tayamum, baginda tepuk, terus sapu muka dan tangan. Kadang-kadang tepuk dan ada pasir debu, baginda tiup terlebih dahulu. Kemudian sapu muka dan tangan. Dalam hadis yang lain, tepuk ada, kibas-kibas dahulu. Kemudian sapu muka dan tangan. Menunjukkan tak mahu debu tu pun. Okay? Asalkan kita sentuh kepada sesuatu yang berasal daripada bumi. Timbul soalan, habis tu nak bersuci macam mana tu? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkara ibadah di mana disebut sebagai ta'budi. Kita dengar dan taat saja, tak payah fikir logiknya di mana. Tak payah fikir, sebab kalau fikir memang tak dapat fikirnya. Ya? Jadi sebagaimanalah macam kita katakan, kalau perkara yang membatalkan wuduk itu ialah buang air kecil, terbuang air besar, terkentut ke apa ke, tapi lepas tu ambil wuduk. Ambil wuduk tak pula basuh benda yang kita buang air kecil tadi, anggota tu tak pula basuh, macam mana ni? Jadi tuan-tuan puan, tak payah fikir logiknya di mana ke apa, kita sami'na wa ata'na sahaja. Jadi saya ulangi saya lagi, memang ketika tayamum tak payah debu tu mesti ada di tangan, tak payah nak sapu, lepas tu muka pula warna tanah, lepas tu kena basuh balik ke apa ke. Jadi tak payah semua tu ya tuan-tuan puan-puan. Tepuk saja muka dan juga tangan. Sampai sini ya, tak payah ke bawah. Dan tak payah 3 kali. Sekali saja cukup. Tak percaya, baca hadis-hadisnya. Ada dalam buku saya yang saya sebut tadi, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Jadi macam mana nak tayamum dengan batu? Ini batu tadi tu. Okey. Tak apa, tepuk saja. Kemudian letak tepi. Sapu muka dan tangan. Habis. Lepas tu boleh solat. Allahu Akbar. Baik. Okey. Antara batu dengan tanah, mana yang lagi bagus? Okey. Bagi saya, batu lagi bagus sebab senang nak bawa. Tak payah nak kena bungkus dalam plastik ke apa ke. Boleh simpan dalam poket, boleh simpan dalam beg. Itu yang pertama. Yang kedua, bila pakai tak jadi kotor. Sebab tanah tu macam tadi kan, nak ketuan, nak tepuk. Lepas tu yang lebih baki tanah nak buat apa? Okey, tak macam tu kan? Okey. Tengah-tengah tuang tanah pula, tiba-tiba terbuilan. Alamak, habis jatuh. Alamak, atas lantai lah, tepuk atas lantai pula. Okey, tak payah gitu. Kemudian batu ni, satu family bawa satu cukup. Pakai, dah tayamum, bagi. Tayamum, bagi. Tak ada batu mustakmal. Tak ada tanah mustakmal. Tak ada pokok mustakmal. Tak ada besi mustakmal. Tak ada. Sebagaimana tidak ada air mustakmal. Ya, jadi satu batu, satu family boleh pakai. Kemudian ada orang lain pandang-pandang, dia pun nak, boleh. Boleh pakai batu tu ya. Okey. Jadi bawa yang kecil cukup, jangan yang besar-besar. Bawa yang kecil cukup. Sebagaimana kita bawa sedikit tanah untuk tayamum dan penerbangan, boleh juga bawa batu yang kecil dalam penerbangan. Okey, setakat ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi sedikit ulang kaji ya. Sedikit ulang kaji tayamum, satu kemudahan dalam Islam. Kita kekalkannya sebagai satu kemudahan. Jangan letak banyak syarat sehingga akhirnya menjadi satu kesukaran. Sampai akhir hayat tak pernah tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sebab-sebab boleh tayamum? Tak ada air, tak dapat nak gunakan air ataupun bimbang jika menggunakan air mungkin kerana faktor kesihatan ke apa ke. Dan yang ketiga, apabila ingin mengejar sesuatu keutamaan. Contohnya apa? Okey, contohnya kita nak kena mandi wajib, boleh bertayamum saja. Kita nak ambil wuduk tapi orang beratur panjang nak masuk tandas, kita boleh tayamum saja. Kita nak ambil wuduk tetapi waktu subuh sekejap je ni, kita boleh tayamum saja ya. Nak tayamum dengan apa? Boleh bawa tanah. Tanah ni pun boleh dibeli daripada Shopee atau Lazada. Search saja tanah tayamum, atau boleh guna batu. Search atas nama batu hiasan ataupun garden rocks. Jangan tayamum di dinding kapal terbang ke di mana apa, itu ialah habuk. Habuk tu bukanlah bahan yang bersih, bahan yang bagus untuk kita bertayamum. Okay? Jadi cara tayamum, okay, tepuk saja. Kemudian
muka dan tangan sahaja. Moga-moga membantu insya-Allah. Tapi macam mana pula kalau kita dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar, tak dapat nak guna air untuk mandi ataupun untuk berwuduk. Tanah pula tak ada, bawa batu. Bawa batu tapi silap beg. Beg masuk dalam kargo bawah. Bukan dalam beg yang bawa dalam kabin. Macam mana tu? Okey, insya-Allah dalam video yang seterusnya nanti saya akan terangkan pula perkara ini ya. Saya akan terangkan pula. Baik. Sehingga sini saja dahulu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.